Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adoh Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Dan Tuan Yang Terutama Imran Khan, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan serta Kerajaan dan Rakyat Republik Islam Pakistan sempena menyambut Pakistan Day. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 3 lagi kes baru disahkan jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 91 kes setakat ini. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam sidang media bersama Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama petang tadi. Pada hari ini, 28 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 23 Mac 2020, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 3 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 91 orang. Kes 89 berumur 51 tahun adalah kontak kerja kepada kes 69. Beliau mula mengalami demam dan batuk pada 16 bulan Mac 2020. Kes 90 berumur 40 tahun adalah juga kontak kerja kepada kes 69. Beliau mula mengalami tanda-tanda demam dan batuk pada 14 bulan Mac 2020. Kes 91 berumur 36 tahun yang telah pulang ke negara ini pada 20 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei Airlines BI 796, tempat duduk 32A, setelah berada di Surabaya, Indonesia bersama keluarga dan rakannya. Beliau mula mengalami demam panas, sakit kepala, batuk dan selesma pada 21 bulan Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa daripada 89 kes yang ada pada masa ini yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, seorang masih lagi dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. 3 orang dalam pemantauan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa ketika ini seramai 1,634 orang yang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 282 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 3,191 ujian makmal COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa untuk mempertingkatkan lagi pengesanan kes COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan akan menjalankan ujian makmal COVID-19 bagi mereka yang menjalani pengasingan di kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan yang menjalani pengasingan diri di rumah masing-masing. Keutamaan akan diberikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti mereka yang berkongsi bilik di tempat pengasingan. Dalam pada itu, membantu usaha pihak kerajaan mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengesan sebarang kes jangkitan dengan segera, pemilik-pemilik bangunan, hotel, apartmen dan hostel yang mempunyai kemudahan-kemudahan yang dapat digunakan oleh pihak kerajaan adalah dialu-alukan untuk tampil mendaftarkan bangunan atau kemudahan milik masing-masing untuk digunakan sebagai tempat pengasingan bagi sesiapa yang telah membuat perjalanan antarabangsa dan baru tiba di negara ini. Pemilik-pemilik bangunan, hotel, apartmen dan atau hostel tersebut bolehlah menghubungi Pusat Bencana Kebangsaan di talian 719 052
21 pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian kesihatan 148 pada bila-bila masa. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pula antara lain menjelaskan mengenai pengawalan kemasukan warga negara asing ke negara ini. Ke arah menyekat risiko penjemputan dan membendung penularan wabak penyakit COVID-19 di negara Brunei Darussalam, serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada hari Selasa 29 Rejab 1441 bersamaan 24 Mac 2020, semua warga negara asing adalah tidak dibenarkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam, sama ada melalui pos-pos kawalan darat, laut dan udara, sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Larangan ini adalah juga termasuk bagi warga negara asing yang transit di negara ini. Dalam hal ini juga, sukacita dihuraikan kategori-kategori permohonan dan kemudahan yang terlibat dengan pengumuman ini seperti berikut. Pertama, pemberian kemudahan visa on arrival yang dikeluarkan di pos-pos kawalan adalah ditiadakan untuk sementara. Kedua, permohonan untuk mendapatkan visa lawatan, visa penuntut dan juga visa tanggungan adalah ditangguhkan, termasuk permohonan yang telah diterima oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sebelum ini. Ketiga, surat kebenaran visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan adalah ditangguhkan. Keempat, surat kebenaran visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan yang akan dan telah dikeluarkan oleh Kedutaan dan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di luar negara adalah ditangguhkan. Kelima, bagi warga negara asing yang telah dikeluarkan visa lawatan, visa penuntut dan visa tanggungan serta masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dan keenam, bagi warga negara asing yang telah dikeluarkan re-entry visa dan masih berada di negara asal untuk menangguhkan pelayaran mereka ke negara Brunei Darussalam dan terus berada di negara mereka. Dalam masa yang sama, pertimbangan khas hanya diberikan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan tertakluk kepada urusan-urusan yang berkepentingan kepada negara ini dengan memohon kepada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan memuat turun burang yang dihaskan di laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di alamat www.immigration.gov.bn dan dihadapkan kepada jabatan berkenaan melalui email di alamat info@immigration.gov.bn. Untuk mendapatkan keterangan lanjut, orang ramai bolehlah berhubung dengan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui talian 2383-106 atau melayari laman sesawang di alamat www.immigration.gov.bn.
Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama pula menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kementerian berkenaan bagi mencegah penularan wabak COVID-19, termasuk penutupan sementara semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara sehingga 30 Mac ini. Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan bahawa berikutan dengan arahan yang telah dibuat mengenai penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi tempoh seminggu yang akan berakhir pada malam hari ini, Isnin 29 Rajab tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan 23 hari bulan Mac 2020 Masihi, iaitu disebabkan kejadian COVID-19 yang turut melanda negara kita. Maka untuk menentukan langkah selanjutnya, sama ada akan menarik arahan itu atau melanjutkannya, Majlis Ugama Islam telah menilai perkembangan wabak COVID-19 itu pada hari Sabtu 26 Rajab 1441 Hijrah bersamaan 21 Mac 2020 Masihi. Penilaian adalah dengan berpandukan nasihat serta maklumat dan keterangan terkini daripada Kementerian Kesihatan mengenainya dan bahaya-bahaya penularannya yang mesti dibendung. Antara langkah membendung wabak COVID-19 itu daripada terus merebak ialah dengan melarang atau menegah mengadakan perhimpunan ramai serta berdasarkan hukum syarak berpandukan kepada Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 02/2020, khasnya bagi tujuan menolak atau menghindari kerosakan atau kemudaratan itu lebih utama dari mendatangi atau menghampiri kemaslahatan. Berdasarkan nasihat dan maklumat serta keterangan Kementerian Kesihatan itu, Majlis Ugama Islam mendapati dan meyakini bahawa wabak COVID-19 yang sedang melanda negara pada masa ini adalah masih sangat berbahaya, menjejaskan kesejahteraan dan mengancam nyawa. Dan dengan berpandukan Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 02/2020 itu, khasnya mengenai langkah menolak, yakni menghindari kerosakan atau kemudaratan itu lebih utama dari mendatangi atau menghampiri kemaslahatan, maka Majlis Ugama Islam menetapkan adalah menjadi kewajipan kepada semua pihak di negara ini untuk meneruskan langkah-langkah yang boleh mencegah penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa ini dari terus merebak. Maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin wa Daulah, Ibnu Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan ini memaklumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara adalah diteruskan lagi selama seminggu mulai dari hari Selasa 29 Rajab 1441 Hijrah bersamaan 24 Mac 2020 Masihi hingga hari Isnin 6 hari bulan Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 30 hari bulan Mac 2020 Masihi sebagai langkah berwaspada bagi menghindarkan bahaya, yakni mudarat yang diyakini akan menjejaskan kesejahteraan dan mengancam keselamatan nyawa. Dalam masa yang sama, laungan azan bagi menandakan waktu-waktu sembahyang adalah diteruskan seperti yang lazim, dengan pegawai-pegawai masjid dikehendaki bertugas seperti biasa. Dan
untuk menghidupkan suasana masjid sebagai syiar Islam dan umat Islam, khasnya di kawasan-kawasan tadahannya, maka suara sembahyang waktu berjemaah pegawai-pegawai yang bertugas dengan zikir dan doanya serta bacaan ayat-ayat Al-Quran sebelum atau sesudah sembahyang itu adalah juga dikumandangkan melalui pembesar suara mengikut kesesuaiannya. Sebelum tempoh penutupan ini berakhir, penilaian akan dibuat dan kerja-kerja pembersihan masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat yang sedang berlangsung pada masa ini akan disegerakan penyelesaiannya dalam masa tempoh penutupan ini. Pembersihan-pembersihan ini akan diteruskan juga dengan melaksanakan panduan-panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan bagi memastikan masjid berkeadaan bersih dan selamat untuk digunakan semula. Menteri Hal Ehwal Agama juga menyatakan penghargaan kepada orang ramai yang memberikan maklum balas dan cadangan-cadangan berupa buah fikiran yang baik. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, orang ramai menyambut baik langkah penutupan sementara masjid dan menyifatkannya sebagai langkah wajar oleh institusi agama, khasnya masjid untuk memberikan contoh semangat bekerjasama dan memelihara perpaduan melalui pelaksanaan langkah-langkah yang bertepatan bagi menghindarkan bahaya seperti yang melanda negara pada masa ini. Sehubungan dengan itu, kita perlu bertenang, tidak panik menghadapi suasana dan keadaan di mana negara sedang dilanda wabak COVID-19 dan kehidupan biasa seharian kita turut terjejas. Maka patuhilah semua arahan pihak-pihak berkuasa sambil tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya dan tetap yakin bahawa akan ada lagi rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkat ketaatan kita kepadanya sebagai Maha Pelindung yang utama serta kepatuhan kita kepada arahan pihak-pihak berkuasa yang berautoriti menurut bidang-bidangnya. Sukacita pula dinyatakan bahawa beberapa teks doa ringkas dan ada diedarkan dan dikongsikan kepada orang ramai dan disiarkan melalui berbagai media dan juga disiarkan oleh radio dan televisyen yang boleh diikuti membacanya bersama dan diamalkan sendiri. Sukacita juga diserukan untuk faedah bersama bahawa sementara masjid ditutup, seyogialah kita ambil kesempatan mula melakukan atau meneruskan bahkan meningkatkan lagi amal ibadat khasnya sembahyang berjemaah dengan ahli keluarga serumah, disertai juga dengan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesengajaan atau keterlanjuran perbuatan yang menyalahi perintah dan larangannya. Seperti itu juga meminta maaf atas dosa yang dilakukan kepada sesama hamba Allah. Kerana beristighfar memohon ampun itu adalah dituntut terutama atas dosa-dosa yang berat sebagaimana firman Allah dalam konteks suruhan dan galakan beribadat serta beramal saleh diikuti dengan melakukan istighfar memohon ampun, antaranya dalam sebahagian ayat 20 surah Al-Muzammil, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, yang mafhumnya dan dirikanlah sembahyang serta bayarlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik dalam makna ibadat dan amal saleh. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan untuk diri kamu,
Nescaya kamu akan mendapat ganjarannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan sangat besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sesi soal-jawab, beberapa soalan diajukan. Antaranya kerjasama pihak ibu bapa dan penjaga dalam proses pengasingan penuntut-penuntut yang baru pulang dari luar negara. Menteri Kesihatan menjelaskan. Isolation atau pengasingan ni dari luar ni sebab orang ni dari negara-negara yang kira banyak kes lah. So tani mau membuat pengasingan supaya diorang dah bercampur dengan ahli keluarga rumah, dan dalam pengasingan 14 hari itu siapa yang demam perlulah menghubungi pihak kementerian ataupun yang mengawal diorang masa ni. So we will examine and make sure diorang dah membawa penyakit COVID-19 ni. Jadi dalam sehari dua ni Tani telah menerima hampir 2,000 penuntut in such a short period of time. Memang ada masalah ataupun orang dah berjalan dengan lancar, terutama mula-mula first day, bas lambat, itu ini diuruskan sudah. Dan mengomplain macam-macam lah. Tapi perlu ditekankan, pengasingan ini is not a holiday. Ini ialah untuk kepentingan negara. Bukan untuk orang luxury di hotel-hotel kah. So, apa yang diusahakan, we try as much as possible untuk bagi kita keselesaan. Tapi tahap ataupun expectation seorang berbeza lah. So you just have to bear with us. You have to bear with the government. 14 hari saja. Ada orang dah mau di hostel lah, itulah. Ini untuk kepentingan bis kita juga dan keluarga bis kita dan negara kita ni. Jadi ada dibenarkan juga orang membawa balik baru-baru ni. Itu pun banyak requirementnya. Mesti ada bilik dan tandas yang tersendiri, dan orang dalam rumah itu ada yang berpenyakit atau yang penyakit kronik yang berbahaya. Jadi keluarga mesti diingatkan, jangankan iskijum membawa balik anak-anak just because anaknya mengomplain. We have to depend on your trust. Kami mempercayai bis kita ni, yang kita ada kemudahan ni. Jangan membawa anak balik just because anak kita nya dah bisainya, biliknya damit, dah bekon, panas kah, makanannya dah cukup. Okay? So, it depends a lot of trust. Bukannya we want to to be slack. Now we also have problem with rooms. Because yang in a short period, to menyediakan bilik beribu-ribu ni ada challenges. And sebab itu tadi dalam penyataan resmi Kementerian Kesihatan, jadi kalau ada pemilik-pemilik hotel ataupun apartmen yang boleh tampil ke hadapan, yang boleh membantu kerajaan masa ni, okay? Because we expecting another 800 or so students tomorrow and next 2 days. Okay? Dan orang awam juga lah, ada orang kata di luar negeri. So ini perlu diasingkan. So it won't be perfect. Dan saya ingatkan lagi, this is not a holiday, okay? This is untuk mengawal tani punya penularan wabak, okay? Dan diharap orang ramai bekerja samalah, terutama sekali ibu bapa. Menteri Kesihatan turut menjelaskan mengenai soalan penggunaan ubat malaria dan juga ubat Ebola bagi mengatasi COVID-19. Alhamdulillah, negara-negara yang maju masa ini, terutama di Europe ataupun di Korea dan China, telah mengusahakan untuk membuat vaksin. Ya, vaksin ini, let me
make it simple. Tunggulah, macam mana ni? You can make an engine, kereta. Okay? Ini simple pulang ya. So you can make a car. So you make an engine. Berhasil melahirkan enjin kereta. But you must test it. Kereta tu dapat berjalan dengan baik ke tidak. Okay? There are few safety things kalau membuat kereta. Okay? Brake-nya lurus, crash testnya, kalau dia berlanggar macam mana safety-nya, speed-nya berapa, 0 to 100, cuma tujuh vaksin. A lot of people can claim they make vaccine. Now, selamatkah ia indah? That's another thing. Okay? Seperti saya akan buat enjin kereta. Banyak orang boleh mengaku banyak buat enjin kereta. Berjalankah kereta tu another thing, dan selamatkah ia? So, this kind of thing takes time. Jadi, jangkaan awal pun maybe setahun. Okay? Untuk melahirkan vaksin yang lebih cepat. Tapi kalau ada yang cepat lagi, alhamdulillah lah. Tapi banyak peluang tu di luar sana beritahu ini jumpa vaksin, but selamatkah ia indah? Dan tani sebagai orang awam mau diinjekkan tu. And ubat anti malaria, itu pun kami pakai masa ni untuk orang-orang tertentu yang mempunyai simptom. So we are using that at the moment because that's one of the drugs yang kena recommended. Then safety-nya is okay, reasonable. Okay. Semasa sesi soal jawab itu juga, Menteri Kesihatan turut menjelaskan mengenai risiko community spread dalam kalangan penuntut apabila sesi persekolahan dibuka semula. Alhamdulillah, dalam hari ini ternyata 3 orang lagi yang membawa jumlah kepada 91 orang. Dan semua orang ini ada hubungannya dengan pesakit-pesakit lain. Jadi seperti saya nyatakan dari awal lagi, community spread bermaksud kalau ada orang dijangkiti kuman, ada hubungannya dengan mana-mana pesakit ataupun kontak masa ini. That means taninda tahu macam mana dapat. Kalau itu terjadi, that's a community spread. Walau bagaimanapun, jikalah ia ada jua pun, we still need to contain it. Don't make it worse. Dah semestinya ada community spread, we give up, jangan mencek lagi. No, we must still contain it. So, like I said, the principle is still go back to the basic of identifying, isolating, and contact tracing, and do a lot of test. Kementerian Hal Ehwal Agama sedang melaksanakan proses membawa pelajar-pelajar yang berada di Republik Arab Mesir ke negara Brunei Darussalam. Butirannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Sebagai salah satu inisiatif pihak kerajaan bagi menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam ketika penularan wabak COVID-19 pada masa ini, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam selaku Urusia Jawatan Kuasa Beasiswa dan Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan SBPP sedang melaksanakan proses membawa pelajar-pelajar berada di Republik Arab Mesir yang ingin pulang secara sukarela ke negara Brunei Darussalam. Seperti yang dimaklumkan pihak Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam, kesemua pelajar yang berada di Republik Arab Mesir adalah dalam keadaan baik. Pihak Kementerian Hal Ehwal Agama sedang giat berusaha bersama pihak Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir dan syarikat Royal Brunei Airlines untuk melaksanakan proses membawa pulang pelajar-pelajar berkenaan ke negara Brunei Darussalam dalam tempoh terdekat. Semua pelajar akan menjalani pengasingan diri sama ada di tempat yang telah diaturkan oleh agensi kerajaan atau di rumah masing-masing. Bagi melancarkan proses pengemaskinian data dan sebagai rujukan bagi agensi-agensi kerajaan yang lain, para ibu bapa dan penjaga pelajar disarankan untuk mengisikan e-form pada pautan yang tertera.
Sebarang pertanyaan boleh menghubungi bahagian beasiswa dan sumber tenaga manusia Jabatan Pengajian Islam di talian 223-1064 semasa waktu pejabat atau di talian hotline 818-8151 atau email ke beasiswa@jpi.edu.bn atau hubungi pejabat Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kahirah, Mesir seperti yang tertera. Kementerian Tenaga telah mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi menjamin pembekalan tenaga elektrik, minyak sektor pengangkutan dan tong gas LPG sentiasa mencukupi bagi memenuhi permintaan awam untuk keperluan harian. Kementerian berkenaan memaklumkan stok penyimpanan negara bagi minyak pengangkutan seperti RON 97, RON 92, RON 85, V-Power dan diesel dan tong gas LPG adalah mencukupi. Orang ramai dinasihatkan untuk membuat pembelian komoditi-komoditi tersebut secara rasional dan berhemah. Sementara itu, bekalan elektrik yang disediakan melalui Jabatan Perkhidmatan Elektrik adalah mencukupi dan berterusan bagi keperluan orang ramai, terutama sekali bagi pusat-pusat pengasingan wabak COVID-19 dan pusat-pusat kesihatan utama. Orang ramai dinasihatkan agar berjimat cermat dan bijak dalam penggunaan tenaga elektrik dan sentiasa mengambil kira aspek keselamatan, misalnya untuk tidak membuat penggunaan lebih bebanan atau membuat lencongan pendawaian. Orang ramai juga digalakkan untuk melaksanakan urusan perkhidmatan elektrik melalui kaedah alternatif seperti pembelian melalui mesin deposit tunai atau cash deposit machine CDM yang beroperasi 24 jam di Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Elektrik Berakas Cawangan Seria, DST Cawangan Tanjung Bunut dan DST Cawangan Central Mall Tutong, pembelian secara online banking melalui Bank BIBD, Baiduri dan Standard Chartered, power cut yang boleh didapati di kebanyakan kedai-kedai runcit, stesen minyak, pasaraya dan lain-lain dan pembelian melalui DST Easy Card. Keterangan lanjut hubungi talian Darussalam 123 atau email kepada das.info@das.gov.bn pada bila-bila masa. Kementerian Kesihatan telah menerima pinjaman 2 buah van dan sebuah kereta daripada Boston Sendirian Berhad. Majlis penyerahannya berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Lim Jendi, Pengurus Eksekutif Boston Sendirian Berhad kepada Dayang Sofinah binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Ia merupakan salah satu daripada Corporate Social Responsibility CSR daripada syarikat tersebut dalam sama-sama menangani wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kerja-kerja pembersihan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara diteruskan lagi hari ini. Di daerah Temburong, beberapa buah masjid telah dibersihkan, antaranya Masjid Kampung Puni dan Masjid Kampung Belais. Pembersihan menggunakan cecair pembasmi kuman berkenaan bertujuan untuk mengelakkan merebaknya virus COVID-19 demi keselamatan dan keselesaan bersama. Beberapa buah syarikat yang berkelayakan telah dilantik, termasuk para pegawai dan petugas masjid bagi sama-sama bagi kerja-kerja pembersihan luar dan dalam masjid. Juga sebagai usaha bersama mengawal dan membendung penularan jangkitan COVID-19, Jabatan Pengangkutan Darat JPD memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan waktu beroperasi perkhidmatan kaunter JPD di Ibu Pejabat JPD Gadong, Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Litar JPD Sungai Akar, Pejabat Lama JPD Gadong, Daerah Brunei Muara, Cawangan JPD Daerah Tutong, Cawangan JPD Kuala Belait dan Cawangan JPD Daerah Temburong akan diubah waktu beroperasi mulai esok 24 Mac 2020 dan diteruskan sehingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Waktu operasi perkhidmatan tersebut dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang sahaja pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu, sementara setiap hari Jumaat adalah ditutup. Bagi memudahkan orang ramai, satu cara alternatif adalah dengan menggunakan perkhidmatan dalam talian atau online untuk membaharui lesen kenderaan atau lesen memandu serta membuat bayaran menggunakan kad kredit dan kad debit sila layari e-Darussalam atau dengan menggunakan aplikasi Transport PN. Bagi pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi JPD di talian seperti yang tertera atau email kepada info_ltd
land-transport.gov.pn. Jabatan Pengangkutan Darat JPD juga mengubah waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan JPD yang juga sebagai usaha mengawal dan membendung penularan jangkitan COVID-19 di negara ini yang bermula Sabtu lalu 21 Mac 2020. Waktu beroperasi pos-pos kawalan JPD iaitu pos kawalan JPD Sungai Tujuh, pos kawalan JPD Kuala Lurah, pos kawalan Ujung Jalan dan pos kawalan JPD Labu adalah diselaraskan bersama waktu-waktu operasi pos kawalan imigresen di tempat-tempat yang sama iaitu yang sebelum ini beroperasi dari pukul 6 pagi sehingga 10 malam adalah dipendekkan kepada 6 pagi sehingga 6 petang sahaja. Maklumat lanjut boleh menghubungi talian seperti yang tertera atau email kepada info_ltd@landtransport.gov.pn. Sementara itu, dalam mengutamakan keselamatan pelanggan dan kekitangan berikutan situasi wabak COVID-19, Jabatan Perkhidmatan Pos JPP Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin mengemaskan sistem penghantarannya. Bagi sistem penghantaran barangan pos yang diterima oleh pelanggan buat masa ini tidak memerlukan sebarang tanda tangan dan penerima hanya perlu menyatakan nombor kad pengenalan. Waktu perkhidmatannya pula bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang, hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu sahaja. Waktu perkhidmatan ini akan diteruskan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC di talian 238-0481 atau melalui aplikasi WhatsApp di talian 871-1002 atau email cscpos@pos.gov.pn. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja asing warga negara Indonesia yang lari dari majikan. Ana Sri Rahayu berumur 28 tahun memegang nombor pasport berdaftar AU666127. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian telefon 224-2334 atau talian kecemasan Polis 993 atau melaporkannya ke balai-balai polis berdekatan atau melayari laman sesawang www.police.gov.pn atau Instagram @upa.ppdb.